Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperolehi keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khutbah hari ini bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim.
Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan doa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka maupun duka, secara bersendirian atau berjamaah. Perintah berdoa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadat kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dipohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umat Islam. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan hubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendoakan orang yang bersin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatmu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya orang yang bersin, yarhamukallah, maka hendaklah menyebut yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan perbaiki sifatmu. Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Suatu ketika Nabi SAW memasuki bilik air. Lalu aku meletakkan air untuk baginda beruduk. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama.
riwayat Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian atau sebagainya, sunat kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Azkar, lafaz takziah ialah a'zamallahu ajraka wa ahsana azabaka wa ghafara limaitika. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaiki kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Demikianlah indahnya Islam mendorong agar umatnya saling mendoa tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali atau tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi mendoakan orang tanpa pengetahuannya, itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa. Apa sifat takwa itu? Yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung-gantung atau ditolak. Dalam kitab Al-Majaz As-Saniyah, sebuah hadis, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Basrah, orang ramai datang mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tapi kenapa doa kami tidak dimakbulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Sebab yang kedua, kamu menyangka kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Sebab yang ketiga, kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Dan sebab yang keempat, kamu makan nikmat-nikmat Allah, tapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, daripada kata-kata tersebut jelas membayangkan betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, iaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan takwa yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan di antaranya, yang pertama, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap selawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashar. Siapa yang mengucapkan selawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Riwayat Muslim. Yang kedua, kepada siapa yang wajar kita mendoakan? Mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda,
selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang melihara dan mendidiknya di waktu kecil, dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa-dosa mereka. Yang keempat, mendoakan supaya menjadi anak yang soleh. Sebagai mana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Yang kelima, kepada siapa yang wajar kita mendoakan, iaitu mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Seterusnya, mendoakan, yang keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa, jazakallahu khair. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Bahasa kita terima kasih. Riwayat Ibn Hibban. Yang ketujuh, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk yang bukan Islam, dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang ke-8, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita berdoa selain daripada yang disebutkan tadi. Menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama aku doakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun kita diingatkan jangan sekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda atau ke atas sesiapa sahaja dari hamba Allah, seperti mendoakan seorang supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyat fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik halal dan jadikan kami seorang yang soleh baik amalan. Ya Allah, aku mohon petunjuk, takwa, kesucian diri dan bergantung kepada diri sendiri. Selain doa yang sentiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disaran supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram.
Kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci, dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengkabul doa hambanya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Yang kedua, umat Islam hendaklah saling mendoa antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka. Umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik, walaupun kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyan innahu kana yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul muhtadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma innaka Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi'ina'ina rabbaniyah wa biwiqatiyat samadaniyah jalalata malikan al-mu'assam Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Sarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma addi min awada wal hidayata wat taufiq wasihhata wassalamata minka li ahli Selangor Tengku Amir Shah ibn Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain wazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabai tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami, Ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabi jadid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan ruang-ruang di kanan kiri masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. وارنا ربنا بالسلام واخرجنا جنتنا والسلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. وأنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالإيمان وأنفسنا بالإيمان واكفنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعل علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم كم وهبت له يا الله كم ابتلاك أنت له يا الله. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa istri dan anak-anak kami ya Allah, dan dosa setiap orang yang beriman denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah penghimpunan diri-diri yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami nanti ya Allah, perpisahan yang sentiasa mendapat lindungan dan penjagaan-Mu ya Allah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه
الله منكم. صلى الله